Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengalu-alukan sahabat-sahabat semua yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini yang dibawa khas oleh Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Jadi moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah. Ini komen yang pertama daripada Muhammad Zulfadli Lin Yahya Ummu Abu Hurairah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan membicarakan tentang saat-saat hari kebangkitan selepas berlakunya kiamat, sebagai sambungan kepada perbincangan kita sebelum ini, yang mana kita telah membincangkan tentang alam barzakh. Sebelum ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah pun membincangkan tentang suasana di alam barzakh selepas berlakunya kematian. Maka sesuatu perkara, satu hakikat yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa, bahawa bila berlakunya kiamat, bila mana manusia itu mati, manusia itu masuk alam barzakh. Dan bila berlakunya kiamat, kehancuran seluruh alam ini, adanya hari yang disebut sebagai hari kebangkitan. Dan juga apakah proses-proses yang berlaku selepas daripada itu apabila berlakunya hari kebangkitan. Dan itulah insya-Allah tuan-tuan kita akan cuba bincang dengan waktu, dengan masa yang ada pada kita pada petang ini. Dan sebagaimana biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak dikemukakan, saya mengalu-alukan kepada semua untuk mengajukan soalan. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanya. InsyaAllah saya akan cuba respon persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Dan begitu juga boleh tolong bagi feedback sama ada suara saya pada petang ini jelas ataupun tidak, ada gangguan ke tidak, ada bunyi bising ke tidak, adakah audio okey ataupun tidak, maka bolehlah anda memberi komen anda, insya-Allah bagi respon. Mudah-mudahan ianya dapat manfaat dan saya cuba baikilah sekiranya berlaku audio yang tidak jelas dan sebagainya. Baik, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya bila sebut tentang hari kebangkitan, ia termasuk dalam rukun iman yang 6. Sebab salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada hari akhirat.
Hari akhirat dimaksud akhirat tu apa? Hari akhirat tu makna akhir sekali lah akhirat. Last sekali. Dan disebut juga sebagai hari kiamat. Kiamat. Suara clear Ustaz, angin kuat sikit. Ada suara angin Ustaz, kita nak ubah. Ubah sikit suara angin tu, bagi tak apa nak kena. Itu. Okey, saya cuba ubah sikit. Dia ada sebelah saya ada kipas. Jadi kipas tu dia bila kena tu cuma bunyi kipas ada. Kan? PJ jelas walaupun hujan lebat. Alhamdulillah, hujan ya, hujan rahmat insya-Allah. Yang pentingnya jelas ya. Okey, yang pentingnya suara saya dapat didengari. Baik, apapun sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya sebut tadi bahawa saya mengalu-alukan apa-apa juga soalan yang anda ada boleh tanya, insya-Allah kita akan cuba respon. Cuma saya nak bagi tahu bila sebut hari kiamat. Apa maksud qiyam? Qiyamah itu daripada perkataan qama, yaqumu, qiyam. Qiyam ni maksud bangkit, bangun. Mana kita akan dibangkitkan. Semula selepas mana kita mati. Itu disebut sebagai hari kebangkitan. Dan perkara ini sebenarnya para golongan musyrikin mereka menafikan, mereka tak terima. Mereka tak terima. Sebab apa? Sebab ada yang di kalangan, kalau tak silap saya, Umayyah bin Khalaf. Dia bawa tulang ni, tulang manusia yang dah reput. Dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Kemudian di depan Nabi, dia patah-patahkan tulang tu, dia baling, dia tiup. Sebab apa? Sebab dia jadi reput, dia debu dah. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, bagaimana Allah Ta'ala nak menghidupkan ni? Tulang dah reput ni, orang mati lama dah. Tulang reput habis semua, nak bangkit macam mana, hidup macam mana lagi? Sebenarnya dia lupa bahawa Allah Ta'ala menciptakan dia dulu semasa dia tak ada pun. Minal Adam. Adam bukan Adam. Adam tu Nabi Adam ni Adam. Ain. Adam ni makna daripada dia tak pernah wujud pun. Bukan kata tulang. Wujud pun tak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh adakan dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala menghendaki, maka Allah kata jadi, jadilah ia. Maka dengan sebab itu, kalau daripada tak ada langsung Allah Ta'ala boleh ciptakan. Jangan duk kata tulang lah tuan-tuan. Tulang ni mana benda dah ada. Lagi mudah bagi Allah Ta'ala nak mengadakan. Sebab itu di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu an lan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah Ta'ala, ni saya alu-alukan apa? Sa'diah, Wadul, Aina, Juju, Arman, Jumaat, Osman. Tu dia. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, ayahsabul insan. Apakah manusia itu menyangka? Menyangka apa? Allan najma'izamah. Kami, kata Allah, tidak mampu untuk menghimpunkan tulang belulang mereka selepas mati. Bahkan kata Allah, ayahsabul insanu allan najma'izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan lebih daripada itu, kata Allah, Allah mampu untuk mengembalikan balik, menyusun balik jari jemari mereka. Subhanallah. Ini satu templakan kepada golongan yang engkar kepada hari kiamat. Hari ni ada dah orang Melayu pun ada, bukan orang Arab saja. Ada satu persatuan murtadin, persatuan golongan murtad yang disebut sebagai etis Melayu pun dah ada hari ni. Ada persatuan yang tak percaya kepada hari kebangkitan, tak percaya kepada Allah, tak percaya pada hari kebangkitan. Dia rasa tak logik. Dia kata jadi tulang tak masuk dalam tanah lah. Allah Ta'ala kata, bukan sekadar tulang Allah mampu untuk mengembalikan semula. Bahkan jari jemari mereka Allah boleh susun balik. Tuan-tuan, yang paling rumit tulang kan jari. Kita duk ingat macam tulang, tak. Jari ni paling rumit. Bayangkan kelima-lima jari kita ni, tak ada seorang pun yang sama. Satu dunia sejak Nabi Adam sampai kiamat, tak ada siapa yang sama jari kita. Tak ada siapa yang sama. Subhanallah. Bukankah ini kehebatan dan keagungan Allah? Sebab itu pada hari ini, kalau kita nak membezakan, membezakan seorang dengan seorang,
identiti seseorang itu dengan cap jari. Cap jari ni pula bukan cakap ibu jari yang tak sama. Lima jari tak sama. Kalau kita pergi Saudi, pergi umrah, insyaAllah mudah-mudahan dibuka cepatlah ruang udara ataupun dibenarkan untuk pergi umrah. Kalau kita pergi umrah di immigration tu bukan sekadar dia suruh buat thumbprint. Dia 4 ditambah pula. So semua sekali 10 jari. Sebab apa? Sebab 10 jari kita tak akan sama dengan sesiapa pun di atas dunia ini. Hatta kepada seseorang yang kembar seiras. Kembar seirah ni muka sama, suara sama, mulut sama, mata sama, hidung sama, rambut sama, semua sama. Tetapi bila thumbprint saja, maka rupa-rupanya berbeza. Jadi begitu hebat ciptaan Allah Ta'ala jari ni. Allah Ta'ala kata jari pun Allah boleh kembalikan, susun balik kepada yang empunyanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, tuan-tuan, dia sudah bersiap sedia daripada sekarang. Sekarang dia dah ada dah. Malaikat Israfil ni dah tunggu dah nak tiup sangkakala daripada sekarang lagi dah. Malaikat Israfil ni kerja dia satu je, tiup sangkakala, 2 kali tiup. Tiup kali pertama mematikan semua makhluk. Semua mati, tuan-tuan. Last kali dengan dia Allah matikan. Sebab apa? Sebab yang tinggalnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya semua manusia akan mati. Kemudian apa kata Allah Taala? Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian dengan Allah Taala hidupkan malaikat Israfil. Bila mana Allah hidupkan malaikat Israfil, maka malaikat Israfil itu meniup sekali lagi sangkakala. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Tuan-tuan. Jadi maknanya di situ dalam ayat tersebut kata para mufassirun, kata para ulama tafsir, iaitu tiupan yang pertama adalah untuk dimatikan semua makhluk. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ialah tiupan yang menghidupkan semua makhluk. Jadi tiupan yang pertama menyebabkan semua orang mati bergelimpangan. Habis. Tiupan yang pertama itu juga menyebabkan berlakunya kehancuran. Bumi ini, langit, bumi, matahari, bulan, semua hancur. Yang pertama. Dan jangan kita berniat ataupun berdoa kepada Allah ya. Doa macam mana? Ya Allah, bagilah aku dapat saksikan hari kiamat. Jangan. Sebab apa? Kita dilarang untuk berdoa minta kepada Allah Ta'ala untuk kita menyaksikan hari kiamat. Sebab apa? Ada siapa tahu jawapan? Teka-teki sikit petang ni. Takut mengantuk kan? Takut mengantuk. Ada siapa tahu jawapan? Kita tak boleh minta supaya tengok kiamat. Sebab apa? Ada siapa tak? Sahabat-sahabat yang menonton petang ni dia kata, ya aku teringin nak tengok kiamat. Dia kata, kalau boleh, kalau panjang umur nak tengok macam mana kiamat itu berlaku. Agak-agak teringin tak? Kan? Dan boleh ke tak boleh? Jangan kita doa macam tu. Sebab apa? Sebab sebenarnya yang menyaksikan hari kiamat itu hanyalah golongan-golongan kufar. Golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan itu sahaja yang menyaksikan kiamat. Hal ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sebelum berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat, datangnya satu rih minal Yaman. Satu angin yang bertiup dari arah Yaman. Altaf minal harir. Angin itu lebih lembut daripada al-harir. Al-harir itu apa? Sutra. Sutra tu lembut kan? Kalau pakaian sutra, sebab tu orang lelaki-lelaki jangan pakai sutra. Islam tak bagi. Nabi tak bagi orang lelaki-lelaki pakai sutra. Nak pakai besok di akhirat, so pakai. Di akhirat, semua boleh pakai. Atas dunia tak boleh pakai sutra. Sebab apa? Sebab lembut. Kita ni jangan lembut. Kan?
Sutera ni tu dia. Dia kalau pakaian tu kita boleh lipat genggam. Satu genggaman boleh lembut tak lembutnya sutera itu. Lalu Nabi SAW nak gambarkan tentang bagaimana angin yang bertiup dari Yaman itu lebih lembut dari sutera. Subhanallah. Angin tu datang bila kena saja orang yang beriman. Orang beriman hidu. Sedut udara itu. Maka pada ketika itu orang beriman itu hatta man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, hinggakan seseorang yang dalam dirinya ada secebis iman, tak banyak, ada sikitnya iman, tetapi bila mana dia ada iman, datangnya angin tersebut, angin yang lembut itu datang bila dia hidu saja, maka pada ketika itu dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimatikan. Jadi tuan-tuan nak ceritanya bahawa apa? Orang yang beriman ni dia tak akan saksikan hari kiamat. Allah Ta'ala rahmat kasih sayang pada orang beriman ni. Sebelum berlaku kiamat, sebelum berlaku idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bergoncangnya, bergegarnya bumi ini dengan satu gegaran yang maha dahsyat. Sebelum berlaku itu, Allah mematikan dulu orang yang beriman pada Allah. Supaya orang yang beriman ni, mereka tidak dapat menyaksikan kiamat. Sebab kiamat ni satu kedahsyatan yang sangat-sangat dahsyat. Bayangkan digambarkan bahawa mak ni, ibu ni, anak menyusu pun dia tak ingat. Anak dalam susuan dia pun dia tak ingat. Ibu yang hamil duduk dalam perut, terkeluar macam tu je anak tu. Memang dia tak tahu sebab apa, dalam keadaan yang hiruk pikuk kiamat. Boleh kata kau tengok situasi bagaimana bulan, matahari bergulung, bagaimana keadaan begitu, rasanya tengok tu jantung dah terkeluar. Mata ni boleh terkeluar dekat luar. Maknanya sangat-sangat dahsyat. Maka Allah Ta'ala tidak memberikan, maknanya Allah bagi yang menyaksikan itu golongan kufar saja. Orang beriman diselamatkan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian apa yang berlaku? Itulah yang saya sebut tadi. Tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Maka mematikan kesemua makhluk. Kemudian selepas berapa ketika, tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Al-Wahidul Qahar. Allah sebut ketika itu limanil mulk al-yawm. Siapa berkuasa pada hari ini? Manusia yang sombong ketika mana berada di atas dunia. Hari ini siapa yang berkuasa? Siapa raja segala raja? Malikul Mulk siapa? Al-Wahidul Qahar. Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi maknanya tuan-tuan itu. Tiada siapa lagi di atas dunia ini. Semua pakat mati semua. Haiwan mati, manusia mati, malaikat mati, jin mati. Semua mati. Cakrawala semua hancur. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas berapa ketika Allah hidupkan Israfil, malaikat Israfil. Untuk apa? Untuk meniup sangkakala. Dengan tujuan apa? Hari kebangkitan. Itu yang kita baca Quran tadi tu, bila mana Allah sebut thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian ditiup padanya sekali lagi, dan fa idahum, tiba-tiba mereka qiyam. Itu kata kiamat. Qiyam. Kiamat tu makna maka bangun, maka bangkit. Maka bangkit dan mereka melihat apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allah sebut dalam surah Yasin, fa idzahum jami'un ladaina muhdarun, dan tiba-tiba mereka itu semua kesemuanya ladaina muhdarun, maka akan datang kepada kami. Semuanya akan dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama rahimahumullah, tiupan sangkakala itu merupakan satu sebab untuk dikeluarkan ahli kubur dan selain daripada mereka. Dan Allah Ta'ala akan kembalikan balik
badan-badan, kembalikan balik jasad-jasad yang mana yang berada bukan dalam kubur saja. Bila sebut bangkit daripada kubur tu, bukan makna kubur saja. Sebab bila sebut alam kubur, tak mesti orang yang masuk dalam kubur. Orang yang tak masuk dalam kubur, dia entah mati di tengah laut ke, mati di atas udara ke, dan sebagainya, tetap akan dibangkitkan. Dinamakan kubur lah, maka tetap masuk alam kubur. Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan, Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma sur? Qala qarnun yunfaqu fi. Ada seorang Arab Badui ni, dia datang pada Nabi SAW bertanya, sangkakala tu apa? Sangkakala tu bagaimana? Maka kata Nabi SAW, dia seumpama qarnun, seumpama tanduk yang ditiup padanya. Tuan-tuan perasan tak orang-orang zaman dulu? Mereka ada macam tanduk, macam tu dia bertiup. Bunyi. Baik. Bunyi sikitnya kuat kan? Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Sekali lagi saya alu-alukan semua sahabat yang mengikuti Samidah Rumah Ngaji Ustaz Maznun, ahlan wa sahlan, Roslini, Cik Su, Syahrul Rabbani, Nur Aini Zainal dari UiTM Kampus Bertam. Tu dia. Daripada puncak alam turun ke Bertam. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dari Bertam. Jadi mudah-mudahan dapat mengikuti perbincangan kita. Kalau tak jelas boleh tanya. Saya buka ruang seluas-luasnya kepada persoalan-persoalan yang tak dikemukakan. Baik, saya sambung perbincangan. Jadi maknanya, kata Nabi SAW, tiupan kita nak bayang kita tak boleh lah, ni benar gaib. Cuma Nabi kata tiupan itu sangkakala tu dia macam qarnun, macam tanduk yang ditiup padanya. Jadi maka dengan sebab itulah bila mana ditiup sangkakala tersebut, maka yang sangkakala yang kedua itu, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik, alhamdulillah lah. Orang yang tak baik, tak tahulah, maknanya semuanya akan dikumpulkan. Semuanya akan dibangunkan, semuanya akan dibangkitkan di depan Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun. Jadi ke mana? Pertama sekali nak berhimpun di mana? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pandangan ni, ada setengah ulama, nanti kalau orang heran sebab ada pandangan kata tiupan sangkakala tiga. Tiga. Dipanggil nafkhatul faza', tiupan yang menakutkan. Dan nafkhatul sa'iq. Dan satu lagi nafkhah yang lil qiyam ni lah. Baik. Sebenarnya para ulama menyatakan nafkhatul yang seterusnya nafkhatul ba'as yang dibangkitkan. Para ulama kata bahawa nafkhatul sa'iq dengan nafkhatul faza' itu satu. Itu satu. Dan nafkhatul ba'as satu lagi. Ba'as tu makna dibangkitkan. Jadi maknanya yang kebanyakan ulama sebut dua kali lah. Walaupun ada yang kata tiga. Tapi tiga itu sebenarnya merujuk kepada tiupan yang pertama itu. Pertama dan kedua tu yang pertama. Dikira satu. Dan para ulama bersepakat juga menyatakan bahawa antara dua tiupan tu lama mana? Dua tiupan. Tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Disebut dalam hadis 40 sanah. 40 tahun. 40 tahun. Selepas tiupan yang pertama, habis semua pakat mati, senyap, sunyi, sepi. Tak ada apa lagi dah. Roslini Ros kata apa? UiTM Cawangan Selangor. Ni ada Cawangan Selangor. Kat mana? Cawangan Selangor. Bukan Shah Alam ke? Atau ada lagi cawangan-cawangan yang lain? Yang kita tahu hari ini, petang ni kita bersiaran dari Puncak Alam. Dari Puncak Alam. Baik. UiTM lah institusi yang paling banyak. Tiap-tiap negeri ada. Jadi kita ajak kawan-kawan kita tiap-tiap negeri nak tengok juga mana UiTM Kelantan, mana UiTM Pahang, mana UiTM Johor dan sebagainya. Boleh join perbincangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
Jadi antara kita sebut tadi bahawa antara dua tiupan itu adalah 40 tahun. Selepas daripada itu, UiTM Cawangan Selangor puncak alam. Betul lah, puncak alam lah. Baik. Selepas daripada itu, barulah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibangkitkan pada ketika itu dalam keadaan mereka itu terpinga-pinga. Terpinga-pinga. Ada yang orang yang engkar pada Allah Taala dia marah. Dia marah. Sebab apa? Sebab dia takut dengan api neraka Allah. Damia Zulaikha UiTM Cawangan Pahang kampus Muslimah Jengka. Ada kampus Muslimah. Mana kampus itu untuk apa? Untuk orang perempuan saja. Untuk Muslimah saja kah? UiTM Cawangan Pahang kampus Muslimah Jengka. Ahlan wa sahlan. Itu daripada Pahang dah respon dah. Daripada yang mengikuti perbincangan kita. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita sebut tadi bagaimana apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu berada dalam keadaan terpinga-pinga. Dan mereka berada dalam keadaan kegelapan. Tetapi yang kita kata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu berada di dalam keadaan yang ada cahaya. Ada cahaya. Ada yang para ulama menyatakan cahaya itu datang daripada mana? Datang daripada wuduk. Masa hidup atas dunia ni wuduk. Sebab tu bila kita ambil wuduk, sunat kita lebihkan sikit. Kebasuh tangan tu lebihkan sikit atas ni, atas bau. Kalau kita basuh muka tu lebih sikit sampai dekat ubur-ubur ni, lebih lagi tak apa. Sebab apa? Sebab dia di akhirat esok dia akan bercahaya. Jadi sebagai satu panduan untuk ke mahsyar. Manusia kok mana pun dia akan diheret ke mahsyar. Akan pergi ke mahsyar dalam keadaan gelap gelita, tak nampak apa. Orang yang beriman, dia ada cahaya. Orang yang tak beriman, orang munafik dia minta cahaya ke orang beriman. Nak minta, tak dapat. Orang yang tak beriman, mereka berjalan dalam gelap. Ada yang berjalan, ada yang berkenderaan. Orang yang beriman, Allah bagi kenderaan. Kenderaan apa kita tak tahulah. Mungkin special lah pada waktu itu. Mars dia sebut sini Seremban hujan, alhamdulillah line clear, alhamdulillah. Damia kata UiTM Cawangan Pahang kampus Jengka. Betul lah itu. Cawangan Muslimat duduk dalam kampus Jengka jugalah kan. Baik. Salam sejahtera dari Kuching, Sarawak. Kita orang Sarawak ya. Wani yang dari Sarawak. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, golongan yang orang beriman ni ada di kalangan mereka yang diberi kenderaan. Sehingga kan mereka dapat bangun dalam keadaan yang ada cahaya. Bahkan mereka ditenangkan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ditenangkan. Mereka akan dapat kita kata bantuan dari malaikat Allah. Apa buktinya? Buktinya dalam surah Fussilat. Bila mana Allah Ta'ala sebut, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya mereka yang menyatakan kami beriman pada Allah dan kemudian mereka beristiqamah. Istiqamah ni maknanya mereka maintain dalam jalan-jalan kebaikan. Maka Allah Ta'ala kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turunlah malaikat kepada mereka. Yang membisikkan pada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Maka sebaliknya hendaklah kamu bergembira dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dijanjikan kepada kamu. Jadi di situ dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia menyatakan bahawa malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu untuk membisikkan, memberitahu kepada orang beriman dan istiqamah ni bahawa balasannya syurga dia, jangan takut, jangan risau, berlaku pada 3 waktu. Yang pertama ketika mana seseorang itu nak meninggal dunia, ketika nazak.
suasana yang berada dalam keadaan ketakutan nazak itu, maka ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang datang untuk membantu, membisikkan, bagi tahu tenang, kamu okey, kamu ni orang yang beriman kepada Allah Taala. Baik, satu. Yang keduanya, waktu bila? Waktu ketika mana berada di alam barzakh. Malaikat datang juga untuk apa? Untuk menenangkan orang yang beriman itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya waktu bila? Waktu ni yang kita bincang ni lah. Waktu ketika mana manusia dibangkitkan. Di hari akhirat nak menuju ke padang mahsyar. Waktu tu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membantu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka berada dalam keadaan tenang, insya-Allah. Sebaliknya golongan yang kufar, mereka itu berjalan menuju ke padang mahsyar dalam keadaan yang macam-macam. Ada yang berjalan dalam keadaan kepala duduk bawah, kaki naik atas. Kepala duduk bawah, kaki naik atas. Itu keadaan dia. Ada yang berjalan dengan muka tu berjalan heret atas tanah tu. Terpaksa berjalan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keadaan golongan yang engkar. Pergi pula ke mana? Pergi yang pertama sekali, bila mana manusia itu dibangkitkan, semua akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar. Itu begitu jelas. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan urah. Iaitu manusia itu dihimpunkan di hari akhirat dalam keadaan hufatan urah, kata Nabi SAW. Jadi manusia itu dihimpunkan dalam keadaan hufatan urah. Apa itu hufatan urah? Dalam keadaan yang tidak berpakaian, yang tidak berkasut, telanjang bulat. Manusia dibangkitkan. Aisyah bertanya Nabi SAW, ayanzuru ba'dhum ila ba'? Kalau macam tu, apakah manusia saling melihat di antara satu sama lain? Bila mana pakat telanjang ni, atas dunia pakat nak tengok. Jadi macam mana di akhirat esok bila dibangkitkan keadaan telanjang? Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, al-amru asyad min an yanzura ba'duhum ila ba'. Perkara mahsyar ini, suasana di mahsyar itu, dia lebih besar. Ataupun lebih, kita kata, al-amru asyad. Keadaan ni sangat-sangat menakutkan. Sehingga kan tidak, orang tak pedulilah kepada orang lain. Tak pedulilah. Kamu nak telanjang ke, kamu nak kaki turun bawah, kepala naik atas ke, atau kepala turun bawah, kaki naik atas ke, dalam keadaan macam tu, tak ada siapa pun peduli, sebab masing-masing duk fikir aku ni selamat ke tak, aku ni selamat ke tak, begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Muhammad Zulfadli Adnan bagi link kehadiran untuk staff UiTM. Jadi staff UiTM ambil perhatian. Dia boleh masukkan link kehadiran hadir kuliah kita pada petang ini sebagai satu pengajaran dan juga pengiktibaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian kita lihat iaitu dalam keadaan manusia ini yang dalam keadaan mereka itu dibawa ke padang mahsyar. Suasana mahsyar pula sangat-sangat menakutkan pula. Bergantung kepada amalan seseorang. Kalau orang itu di atas dunianya orang yang baik, insya-Allah dia punya mahsyar dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, yauma nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda, kata Allah dalam surah Maryam ayat 85. Pada hari yang kami akan himpunkan nahsyur. Mahsyar tu kata yang sama lah, hasyara. Nahsyur, kami himpunkan al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kami akan himpunkan mereka pergi kepada ilar rahman, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang dalam keadaan yang riwayat menyatakan rukbana. Mereka datang dalam keadaan menunggang, dalam keadaan ada kenderaan. Jadi maka datang elok-elok, datang dalam keadaan gembira, kan? Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan yang engkar kepada Allah, Allah Ta'ala sebut, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhim umya wa bukma wa summa.
Kami himpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka maka buta, pekak, bisu, tuli. Dan alladzina yahsyuruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallus sabila. Surah Al-Furqan ayat 34. Allah menceritakan mereka yang dihimpunkan, yang datang pada mahsyar dalam keadaan wajah-wajah mereka diheret ke neraka Allah, ke jahannam, dan mereka itu merupakan golongan yang mendapat keseksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu seorang, kata Anas, seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ayuhsyar al-kafir ala wajhihi?" Iaitu golongan yang diheret ke padang mahsyar dengan muka mereka. Muka ni macam mana tuan? Kita berjalan kaki ke bawah kan? Begitu berjalan. Ni muka dia jadi tapak kaki. Tuan-tuan bayang tak? Muka ni boleh jadi tapak kaki. Kaki kita tebal, kita pijak bawah ni. Kan? Jadi bila muka kita jadi macam tapak kaki, bayangkan muka ni duk heret ke tanah ni, berdarah habis semua ni. Habis ni dah buta mata apa semua. Dalam keadaan yang diheret macam tu. Lalu seorang laki-laki bertanya Nabi SAW. Bagaimana? Adakah orang kafir yang diheret ke mahsyar dengan muka mereka? Baik, lalu apa kata Nabi SAW? Laki-laki tu, macam mana orang kafir tu? Orang laki-laki tu tanya, macam mana boleh diheret kaki tu dengan kaki mereka? Maka apa kata Nabi? Alaysa alladhi amshahu ala rijlaini qadiran an yamshiyahu ala wajhi yawmal qiyamah? Bukankah Allah yang menjadikan dia atas dunia, dia berjalan dengan dua kaki atas dunia? Apakah Allah tak mampu untuk menjadikan dia hari kiamat, dia berjalan dengan muka dia? Allahu Akbar. Jadi maknanya dia akan berjalan dengan muka dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Ini satu penghinaan kepada orang tersebut. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, muka kita ni tempat yang orang kata paling mulia lah. Orang nak perhati, nak jumpa orang pun tengok muka dulu. Tak tengok benda lain lagi, muka dulu. Tiba-tiba dengan muka itu dijadikan tempat tapak kaki yang diheret masuk ke dalam, pergi berhimpun di padang mahsyar. Dalam keadaan kita sebut tadilah arian. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan yang dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah taala sekalian. Jadi bila berada di padang mahsyar tu bagaimana pula tuan-tuan? Kita sebutlah tadi. Kalau kita nak cerita padang mahsyar, saya panjang, cuma saya nak ambil satu ringkasan. Iaitu padang mahsyar ni dia ada dua keadaan. Dalam keadaan orang yang engkar pada Allah Ta'ala ni. Kata Ibn Mas'ud. Orang yang engkar ni, mereka dalam keadaan tadi apa ni? Saya tengok. Kenapa tak nak tekan link? Link apa ni? Oh, link tadi. Terima kasih Cik Fadil Adnan, link dah Kak Ros isi. Terima kasih pengajar dan ustaz. Baik, dah boleh isi link tu. Baik. Jadi nak ceritanya bahawa dihimpunkan manusia pada hari kiamat tu dalam keadaan mereka yang paling lapar, paling dahaga. Tuan-tuan bayangkan keadaan macam mana. Dalam keadaan tak berpakaian pula, lapar sangat-sangat. Dan orang yang beriman, Allah akan bagi makan pada dia. Allah akan bagi minum. Allah akan bagi pakaian. Allah akan bagi kerehatan. Itu disebut oleh apa? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi bagi orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar mereka terus berada dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan haus yang sangat-sangat, dalam keadaan mereka itu ada di antara mereka yang merasakan kepanasan sehingga kan dirasakan bahawa matahari berada sejengkal di atas kepala mereka. Tuan-tuan, dalam keadaan itu. Sebab itu ada orang yang dia berenang di dalam lautan peluh dia sendiri. Ada yang peluh dia sampai dekat lutut. Ada yang peluh sampai kat pinggang. Ada yang peluh sampai kat dada. Ada yang peluhnya sampai tenggelam keseluruhannya. Jadi itulah keadaan manusia pada ketika itu. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ambil perhatian dan juga pengajaran.
supaya apa? Supaya kita atas dunia ni kita ambil peluang ketika mana Allah bagi kehidupan pada kita untuk kita melakukan yang terbaik. Kan? Dan bila mana kalau kita tak melakukan yang terbaik, maka bila mana disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu sudah tidak ada lagi keadaan kita nak menyesal pun dah tak boleh dah, nak buat apa pun tak boleh dah. Berbeza dengan orang yang beriman kepada Allah. Di samping kita kata satu amaran kepada golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga golongan apa? Golongan yang mereka itu yang beriman pada Allah. Mereka akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah. Disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi disebut dalam hadis yang sahih ada 7 golongan. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah. Kata para ulama, naungan daripada Allah itu merujuk kepada padang mahsyar. Iaitu siapa golongan tersebut? Yang pertamanya adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Sebab apa pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil ni tuan-tuan adalah orang yang boleh memberi kesan kepada masyarakat. Bayangkanlah dengan keadilan dia tu berapa ramai yang dapat nikmat. Berapa ramai dapat kebaikan dengan keadilan pemimpin. Maka dia layak dapat naungan daripada Allah. Tapi syarat kena adil lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda-pemudi yang dia membesar dalam keadaan beriman kepada Allah. Mengabdikan diri pada Allah. Ini pelajar-pelajar UiTM ni. Semangat muda ni. Pemuda-pemudi ni. Jangan kita anggap, oh tak apalah. Kita kata muda hanya sekali. Enjoy lah dulu. Oh jangan. Kalau nak dapat naungan daripada Allah, pemuda-pemudi yang membesar itu dalam keadaan dia mengabdikan diri pada Allah. Jadilah kita di kalangan orang tersebut. Yang ketiganya kata Nabi adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hati dia sentiasa teringat dengan masjid. Jadi sekarang ni masjid dah dibuka untuk diimarahkan. Maka dengan sebab itu sama-samalah kita berusaha untuk apa? Untuk kita mengimarahkan masjid. Itu yang ketiga. Yang keempatnya warajulun zakarallaha khalian fafadan ainah. Iaitu bila mana manusia ataupun seseorang yang bila dia ingat Allah dalam keadaan sunyi sepi mengalir air mata dia. Dia bangun tengah malam, berqiyamul lail, dia ingat Allah, waktu itu mengalir mata dia, teringat dosa, minta ampun pada Allah. Itu golongan yang keempat yang dapat naungan daripada Allah. Yang kelima, warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Jangan kita bermusuh di antara satu sama lain. Sesungguhnya bila mana kita berkasih sayang kerana Allah, kita akan dapat naungan daripada Allah. Dan yang ketujuhnya adalah warujulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik, yang ada pangkat, yang ada kedudukan, cantik, ajak untuk melakukan benda-benda yang tak elok. Dia kata, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan, 7 golongan ni dia akan mendapat naungan daripada Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Muhammad Zulfadli Adnan ada soalan ini. Mohon bertanya Ustaz, apakah ada ahli maksiat dan mereka yang pendosa masih lagi akan dapat balasan seksa sejak dari alam kubur hingga ke jurang api neraka? Masih adakah peluang untuk diringankan seksaan? Tak ada. Orang yang kufur, dia ada 2 satu. Satu orang beriman yang buat maksiat. Satu orang yang kafir. Di sisi Allah dia kafir. Di sisi Allah kita tak tahu. Kita tengok ada seorang ni mati kafir. Kita tak tahu dia beriman. Rupanya dia menyembunyikan keimanan dia. Tapi zahir kita kata dia kafir lah. Sebab kita nampak dia tak beriman.
Kita tak nampak pun di masjid, kita tak nampak pun dia pun berada di kalangan orang bukan Islam. Jadi so pandangan kita manusia dia tak beriman. Okey. Allah Taala tahu dia ni rupanya beriman, senyap-senyap. Contohnya siapa pun tak tahu. Jadi yang pertama orang kalau orang itu kafir, dia masuk alam barzah, dia dah dapat dah mukaddimah neraka. Belum neraka lagi, mukaddimah. Seksa tu dapat dah. Teruk dah tuan-tuan. Tapi selepas daripada tu maknanya lagi teruk dan lagi teruk. Mahsyar tu lagi teruk. Lepas mahsyar tuan-tuan, yaumal hisab, dalam titian sirat, masuk neraka, ya Allah, lagi-lagi teruk tuan-tuan. Disebut dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka yang engkar, kami, kata Allah, saufa nuslihim nara. Allah Ta'ala akan bakar mereka dengan api neraka. Akan panggang mereka dalam neraka. Api neraka jangan main-main. Kan, kalau kita tengok api dunia yang sangat-sangat panas, tengok lava gunung berapi. Lava gunung berapi tu kalau duduk dekat-dekat tak boleh. Dia punya bahang dia terpaksa pindah. Kalau kampung-kampung dekat-dekat tu kena pindah cepat-cepat sebab dia punya bahang lava gunung berapi tu, itu kepanasan api dunia baru yang kita cukup takut. Tuan-tuan bayangkan sekurang-kurangnya api neraka tu 70 kali ganda kepanasan daripada api tersebut. Setiap kali masak kulit mereka dibakar, Allah bakar kulit mereka dalam api neraka, orang yang kufur pada Allah. Dan setiap kali masak kulit mereka dibakar, Allah Ta'ala kata apa? Baddalnahum juludan ghairaha. Allah Ta'ala kata kami tukarkan dengan kulit yang lain, dengan kulit yang baru. Sebab apa? Allah tukar kulit baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka terus merasa azab seksa. Allahu Akbar. Hari ni orang kaji sains, dia sebut saintifik. Kalau kita terbakar, tangan kita katakan terbakar, kena api, sakit tak? Sakit lah kan, semua orang sakit. Tempat yang sama, dah kena api, dah kena, bakar sekali lagi. Dah tak sakit. Sebab apa? Sebab saraf-saraf dah tak ada. Deria rasa dah habis, hilang dah terbakar, hangus dah. So kita letak sekali lagi pun tak ada apa, tak sakit dah. Sebab yang sakit ni kat kulit kita. Dekat kulit kita dah sakit. Jadi dah tak sakit dah. Sekali itu aja. Allah sebut dalam Quran. Baddalnahum juludan ghairaha. Kata Allah, kami akan tukar dengan kulit yang lain, yang baru. Supaya apa? Liyadhuqul azab. Supaya mereka terus rasa sakit. Itu keadaan. Dia kesakitan tu bukan makin berkurang, makin bertambah. Adapun orang Islam yang mati dalam keadaan beriman, cuma dosa dia banyak sangat. Bila dosa dia banyak sangat, dia tetap akan Allah Ta'ala dengan keadilan Allah berlakunya proses perbicaraan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sampai satu tempoh, dia akan dikeluarkan. Dengan syafaat Rasulullah SAW, juga dia akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam syurga. Tapi syarat, kena beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi terima kasih pada persoalan tadi. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang dikemukakan. Jadi kalau siapa-siapa lagi yang ada soalan, anda boleh mengemukakan soalan pada ruang komen yang ada itu. Masih lagi kita cerita tentang padang mahsyar. Selepas hari kebangkitan, mula-mula sekali kita pergi padang mahsyar. Allah sebut likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mereka hanya melihat kepada diri masing-masing saja. Macam saya sebut tadi, Nabi kata dahlah dihimpunkan dalam keadaan yang bertelanjang, laki perempuan. Sampaikan Aisyah tanya Nabi, adakah akan saling melihat antara satu sama lain? Maka kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkara mahsyar ini sangat dahsyat sehingga kan seseorang itu dia tak akan lihatlah, dia tak akan peduli pada orang lain lah. Dia akan lihat diri dia ada selamat ataupun tidak. Dia selamat ke tidak ni, bagaimana aku ni dalam keadaan macam ni, duduk dalam di padang mahsyar pula, lama mana tak tahu pula tuan-tuan, lama terseksa dalam keadaan teruk sangat-sangat.
Jadi maknanya di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam keadaan macam itulah, maka manusia yang berhimpun di padang mahsyar, oleh kerana dah tak tahan dah berada di padang mahsyar, dahlah di alam kubur sesuatu hal kan. Dalam keadaan kalau orang yang engkar pada Allah dah teruk tu di alam kubur, sekarang ni di padang mahsyar pula lagi teruk daripada alam barzah, lagi teruk. Maka pada ketika itu mereka memohon supaya dipercepatkan hisab. Dipercepatkan hisab. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepatkan hisab. Maka Allah Taala perkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dipanggil sebagai syafa'atul kubra ataupun syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat mempercepatkan yaumul hisab. Iaitu mempercepatkan yaumul hisab untuk apa? Untuk diadakan satu perbicaraan, untuk ditimbang amalan-amalan manusia dalam mizan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam mizan di sisi Allah Taala nak ditimbang, kalaulah seseorang itu kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita minta pada Allah Taala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, yaumul hisab ni bagilah hisab yang mudah. Apa maksud hisab yang mudah? Daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqishal hisab udhiba. Sesiapa yang hari yaumul hisab itu dihitung satu-satu amalan dia. Man nuqishal hisab. Sesiapa yang dia masuk perbicaraan untuk dibicarakan segala kesalahan dia, udhiba, maka orang itu akan diazab. Masuk untuk yaumul hisab, kalau dia masuk, kita nak bayang macam masuk mahkamah lah. Masuk mahkamah. Bila adanya kes prima facie, ini istilah mahkamah sekali. Bila adanya kes prima facie melayakkan seorang itu dibicara, maka akan dibicarakan kesalahan dia sekian, panggil saksi sekian. Nabi SAW menyatakan kalau keadaan macam tu berlaku di hari akhirat esok, man nuqisha, sesiapa yang dihitung, diadili, dimahkamahkan, kena masuk mahkamah Allah Ta'ala, maka sure, uzibah, dia akan diazab. Lama sikit, lama ke sekejap, tak tahu, tapi dia akan diazab. Lalu Aisyah bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8. Orang yang beriman yang dapat amalan daripada tangan kanan ni, yang dapat amalan daripada tangan, akhirat esok ada dua tuan. Bagi orang yang beriman ni, dia ada dua. Sama ada dapat amalan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau orang kafir, terus dihumban terus dalam neraka lah. So orang beriman ni dia ada. Kadang dapat amalan tangan kanan. Ada yang dapat amalan tangan kiri. Jadi yang dapat amalan tangan kanan itu, mereka itu catatan amalan daripada yang kanan, saufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka termasuk golongan yang dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Lalu Aisyah kata, macam mana bila Nabi kata siapa yang kena hisab dia akan diazab, bagaimana dengan ayat kata orang beriman yang akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah? Latifah Jaafar kata apa? Ustaz mohon pencerahan apa maksud hisaban yasira dengan bighairi hisab. Ni kita duduk tengah bincang ni. Tak apa, lagi saya sentuh bighairi hisab. Nak sebut hisaban yasira dulu. Jadi kata Nabi SAW, laisa dhalikal hisab, dhalikal ard. Bila mana disebut hisaban yasira, hisab yang mudah, perhitungan yang mudah, maka maksud dia apa? Dipaparkan saja. Kan? Dipaparkan. Ataupun kita kata, kalau saya nak bayangkan dunia, nak bayang akhirat tak boleh, dengan dunia tak boleh, cuma kita nak bagi faham. Okey, masuk mahkamah.
oleh kerana ada kesalahan masuk mahkamah. Tetapi tak lekat. Tak lekat tuan-tuan. Tak lekat. Maknanya tak ada prima facie. Itu istilah dia. Tak ada prima facie. So, kes gugur. Macam tu je. So, orang yang dihisab yasirah ni, dia akan ditunjuk gitu je. Dipamerkan saja. Lepas tu kes gugur. Walaupun ada kesalahan, bukan tak ada. Tapi kesalahan sikit sangat dapat cover. Yang lain, keimanan dia dapat cover, keikhlasan dia dapat cover, dan pelbagai lagi dapat cover. Alhamdulillah. Kan? Manakala bi ghairi hisab ni tak hisab langsung, pamer pun tak ada, terus masuk syurga. Itu bi ghairi hisab. Itu golongan yang berada pada peringkat yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata golongan muqarrabin lah. Ahli syurga ni ada golongan muqarrabin, ada golongan abrar. Kita masuk golongan abrar pun jadi dah. Innal abrar la fi na'im. Orang abrar pun dah dapat nikmat dah, insya-Allah. Dapat abrar pun jadilah. Tapi golongan muqarrabin, golongan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal mereka sangat-sangat tinggi dengan Allah. Kan? Hidup mereka atas dunia maka tak nampak lain menampak Allah Taala saja. Segala apa pun yang mereka lihat atas dunia ni maka akan kembali kepada Allah. Golongan itu yang khusus akan dimasukkan ke dalam syurga bi ghairi hisab. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Sabit daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan hadis, yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah fayuqalu lahu, didatangkan seorang hamba Allah pada hari kiamat, dikatakan kepada dia, Allah Taala kata kat dia, alam aj'al laka sam'an wa basara wa malan wa walada, bukankah aku telah jadikan kepada kamu sam'a, pendengaran, basara, penglihatan, mala, aku bagi harta benda pada kamu, wa walada, aku bagi anak pinak pada kamu. Kamu buat apa? Kamu tak ingat aku pun. Fayuqalu lahu al-yawm ansaka kama nasitani. Kata Allah Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawm, hari ini, hari akhirat, ansaka, aku lupakan kamu kama nasitani, seumpama kau lupakan aku. Maksud Allah Taala kata aku lupakan kamu, maksud apa? Bukan Allah tak peduli apa, masuk neraka lah maksud dia. Masuk neraka. Baik, itulah sesuatu perkara menakutkan. Minta maaf tuan-tuan, nampak macam line tu pandang okey sangat. Sekejap dia termati sekejap, tapi alhamdulillah sekejap sajalah, dia tak berpanjangan. Okeylah. Tapi mungkin memberi kesan juga tu kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi di situ menunjukkan kepada kita tentang bagaimana keadaan suasana ketika mana yaumul hisab, manusia akan dihisab dan juga ditimbang amalan. Ditimbang amalan tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena memperbanyakkan amalan-amalan kita supaya apa? Supaya kita dapat timbangan amalan dalam mizan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang memberatkan timbangan amalan kita. Antaranya banyak kita boleh buat ya. Antaranya ialah Nabi kata mudah ya kita boleh amalkan. Saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan amalkan. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah, cuma tak amal lagi. Kena amal lah. Hak mana tak tahu lagi ambil. Yang mana tahu dah amal, alhamdulillah. Yang kembali kita. Yang tak amal lagi beramal. Yang tak amal lagi beramal. Apa dia? Kata Nabi SAW. Kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimah yang sangat-sangat ringan di lidah. Maknanya senang ya kita nak sebut, tak susah. Thaqilatani fil mizan, tetapi amalan ni, kalimah ini berat dalam mizan. Mizan ni timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habibatani ila rahman, sangat disayangi oleh Allah. Tuan-tuan. Ni hadis sahih Bukhari ni, hadis sahih. Nabi kata apa? Apakah dua kalimah tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha besar. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu
Sama-samalah kita beramal supaya ianya dapat membantu kita di hari akhirat kelak. Baik, Zulfadli dia kata, adakah umat akhir zaman ni orang awam biasa macam saya boleh dan layak berdoa memohon untuk masuk syurga Allah tanpa hisab? Ya, layak berdoa, semua layak. Syurga ni terbuka untuk semua. Dia bukan terbuka untuk guru je. Dia bukan terbuka untuk orang tertentu je, pada semua, hatta orang biasa, hatta orang yang orang tak kenal pun, atau walau dia cuci tandas sekalipun, dia sapu sampah sekalipun, dia siapa, Allah tak pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tak pandang rupa bentuk kamu, tubuh badan kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah pandang hati kamu dan amalan-amalan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak cukuplah setakat berdoa. Berdoa je tak cukup lah, kena ada usaha lah. Ada usaha. Dan kita ingat Nabi SAW menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak berganjak dua kaki anak Adam di akhirat kelak sehingga ditanya tentang 4 perkara. Ini cerita di akhirat ni tuan-tuan, kita akan dipersoalkan. Ada 4 perkara akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara tersebut? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya yang Allah kurniakan. Kemana dipergunakan umur tersebut? Tuan-tuan, umur kita ni tak kisahlah berapa tahun. Sebab itu Buya Hamka menarik dalam puisi Buya Hamka yang bertajuk terlena. Kita ni manusia, dia kata terlena. Sebab apa lena? Sebab kita tak menghargai masa yang Allah kurniakan kepada kita. Kata Buya Hamka, dia kata bagaimana kita bertangguh-tangguh nak zikir pagi, sedar-sedar masuk waktu zuhur. Bertangguh-tangguh nak bagi sedekah subuh, sedar-sedar matahari dah meninggi. Kan? Tangguh nak solat duha, tiba-tiba dah petang, tak ada duha lagi. Sedar-sedar kita umur 30. Lepas 30, saat-saat lah dah 40 dah. Saat-saat 50 dah. Tanpa kita sedar, dalam keadaan kita dah makin duk terlena. Itu. Baik, ini masalah kita, tuan-tuan. Maka akan ditanya tentang umur kita, ke mana kita pergunakan. Rozina Ahmad Tajuddin kata, subhanallah hal azim wa bihamdi. Boleh ke ustaz baca macam ni? Subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh. Boleh juga. Itu juga baik untuk dibaca. Subhanallah bihamdi boleh, subhanallah azim boleh. Tapi yang saya sebut tadi, hadis sebut apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimah. Kita buatlah dua-dua. Dan ustaz nak buat macam mana nak bagi mengalir air mata ketika tahajud, kerasnya hati. Kita kena usaha benda tu. Kita cuba kenangkan dosa kita, kenangkan hari akhirat. Allah Ta'ala sebut fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagiannya berada dalam syurga dan sebahagian lagi berada dalam neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menghayati ayat Quran, kita rasa sangat-sangat gerun dengan Allah, takut dengan azab Allah. Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Surah Ar-Rum. Allah Ta'ala kata, orang yang beriman pada Allah dan beramal saleh, mereka akan berada dalam taman-taman syurga. Sementara orang yang kufur pada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari akhirat, mereka itu akan berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Takut kita bila mendengar ayat-ayat yang menggerunkan, yang berkaitan dengan azab api neraka. Jadi maknanya apa? Kalau nak kita kena ingat semua perkara tersebut. Kita kena ingat dosa pahala, kita kena ingat syurga neraka. Waktu tu dia dapat melembutkan hati kita, insya-Allah. Baik, ustaz kadang-kadang rasa malu nak berdoa pada Allah kerana sikitnya amalan kita. Bolehkah kita berperasaan begitu? Kita kena, jangan silap faham ya. Kita berdoa pada Allah ni bukan nak minta sesuatu sahaja. Doa tu tanda perhambaan kita pada Allah. Orang yang berhajat pada Allah, orang yang 100% bergantung pada Allah, orang itu berdoa. Sebab tu jangan kita tak berdoa. Orang tak berdoa ni dia sombong dengan Allah. Sebab tu kita doa ni bukan sekadar untuk minta. Sebab apa? Sebab kalau sekadar untuk minta, tak doa pun Allah bagi. Betul tak? Ada tak banyak tak benda yang kita tak minta ke Allah bagi? Banyak.
Tuan-tuan pagi tadi, tuan-tuan bangun tidur. Tuan-tuan ada tak minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku boleh bernafas pada hari ini. Tuan-tuan minta tak minta? Saya rasa seorang pun tak minta. Betul tak? Allah bagi ke tak? Allah bagi. Kita minta tak? Ya Allah, ya Tuhanku, bagi dah aku dapat melihat dengan cerah hari ini, dapat mendengar dengan baik hari ini. Minta tak? Tak minta pun. Allah bagi tak? Allah bagi. Jadi maknanya, kan, permintaan itu, doa ni bukan sekadar untuk minta. Sebab banyak benda yang kita tak minta, Allah bagi pun. Allah bagi. Tetapi doa itu sendiri, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata, doa itu sebagai tanda perhambaan kita, nilai seorang hamba. Dia berdoa kepada Allah, makna dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunduk dan patuh kepada Allah. Tuan-tuan, jadi kita kena mengenangkan balik apa yang ada di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu, insya-Allah kita akan rasa takut dan kita akan rasa gurun. Baik, balik pada hadis tadi sebut tadi, tak berganjak kaki anak Adam hingga ditanya tentang umurnya, dan ditanya tentang anjasadihi, anggota tubuh badannya. Mata kita buat apa, telinga kita dengar apa, mulut kita bercakap apa, tangan kita tulis apa, kaki kita berjalan ke mana, semuanya semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kemana kita gunakan. Yang ketiganya, ilmu. Kita belajar ilmu. Kita beramal ataupun tidak. Sahabat kita ajak tadi, tahajud. Tahajud ni kita tahu dah ilmu tahajud. Semua orang tahu. Tapi semua orang buat tak? Tak buat pun. Jadi mana ilmu tu kita beramal ke tidak? Yang keempat, anmalihi. Tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan ke mana dia pergunakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan, jadi itu antara perkara kita akan ditanya. Di hari akhirat kelak dah tak ada kematian. Siapa yang masuk syurga, fil jannati khalidina fiha abada. Masuk syurga, dia akan kekal di dalam selama-lamanya. Begitu juga ahli neraka. Bahkan kematian itu akan disembelih. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Kematian itu dijadikan sebagai seumpama seekor kambing dan disembelih. Kematian tersebut. Mana mati itu sudah tidak ada lagi. Tak ada lagi kematian. Makna manusia berada di hari akhirat dalam keadaan dia akan hidup selama-lamanya. Bayangkanlah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Khafidatur rafi'ah. Allah Ta'ala yang akan merendahkan seorang. Allah yang akan mengangkat seorang. Orang yang kufur, Allah akan merendahkan serendah-rendahnya di akhirat kelak. Orang yang beriman, Allah akan angkat dan dimuliakan di akhirat kelak. Sebab itu antara nama Allah Al-Khafid, Ar-Rafi'. Itu nama-nama Allah yang maha mulia, yang maha indah. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti perbincangan tentang Asma'ullah Al-Husna, tuan-tuan boleh ikuti hari Ahad. Alhamdulillah, setiap hari Ahad, saya ke udara di rancangan Tanyalah Ustaz di TV3 dan TV9. Dan kita membincangkan Asma'ullah Al-Husna. Hari Ahad baru ni yang sampai yang ke-30 dan ke-35. Dan hari Ahad akan datang insya-Allah nama-nama Allah yang ke-36 sampai 40. Kita akan bincang tentang nama Allah yang menunjukkan sifat agung kesempurnaan Allah Ta'ala. Ada orang hatinya masih belum terbuka untuk bertaubat, masih belum dapat hidayah Allah ke Ustaz. Baik, memang Allah yang bagi hidayah, tetapi hidayah tu kena cari. Kata disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ketika mana mengulas ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jalan yang lurus. Ataupun berilah hidayah kepada kami dengan hidayah. Jadi mana hidayah itu, kata Al-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, dia kata hidayah tu antaranya hidayatuddin, hidayah agama. Dia kena cari. Dia kena cari. Maka Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang nak kepada hidayah, dan orang yang tak nak kepada hidayah, Allah Ta'ala tak akan bagi. Sebab itu keras. Sebab apa? Kadang-kadang keras ni sebab dosa dia banyak. Dosa yang tidak bertaubat. Sebab itu kata Nabi SAW, bila mana kita melakukan dosa, kita tak bertaubat, dia serupa macam cermin yang ada nuktatun sauda pada hati kita. Tompok hitam yang ada pada hati kita, seumpama tompok hitam yang ada pada cermin. Tuan-tuan tengok cermin, satu tompok hitam, tuan-tuan tak bersihkan. Jadi,
Mai tompok yang kedua dia hitam lagi. Hitam lagi, hitam lagi. Lah kali gelap cermin tersebut. Kita tengok muka kita pun tak nampak. Begitulah hati kita. Bila mana kita buat dosa, kita tak bersihkan, kita tak bertobat, dia hitam. Buat dosa lagi, kita tak bertobat, dia hitam lagi. Lama-lama jadi kerah ke mata. Yang kata hati tu dia jadi kerah, tak nampak apa dah, tak ternih apa dah. Waktu tu memang orang kata tak makan saman. Rempuk, apa orang kata? Rebuih tak empuk. Rebuih tak empuk. Tak boleh buat apa dah. Sebab itu tuan-tuan, perkara-perkara seumpama ni perlu untuk kita perhatikan, untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan juga periktibaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Saya tengok sini. Aisyah Johari kata iman kita sentiasa turun naik. Macam mana kita nak kekal istiqamah ya Ustaz? Baik, iman kita memang sentiasa turun dan naik. Saya nak tanya tuan-tuan. Tanya diri saya dan tuan-tuan sekalian lah. Biasanya, bilakah waktu yang kita duk rasa iman kita berasa macam bertambah? Bila? Dalam banyak-banyak waktu ni, bilakah iman kita rasa bertambah? Bulan Ramadan, betul tak? Betul tak? Betul kan? Bulan Ramadan kita rasa iman kita Allah seronok, buat ibadat pun seronok. Seronok. Sebab apa? Sebab amalan kita banyak dalam bulan Ramadan. Daripada sahurnya, solat subuhnya, tahajudnya, kemudian puasanya, nanti tarawihnya pula, baca Quran tadarusnya pula, Allahu Akbar witirnya pula. Boleh kita katakan kita buat banyak amalan dalam bulan Ramadan. Jadi antara cara untuk meningkatkan keimanan adalah wa'amilus salihat, iaitu dengan beramal saleh. Itu membanyakkan amal saleh. Nak kekal istiqamah macam mana? Banyakkan duduk dalam majlis ilmu dan berkawan dengan kawan yang baik, mujalasatus salihin, berdamping dengan orang-orang saleh. Rozina kata ni sayyidul istighfar ya. Sayyidul istighfar boleh diamalkan. Iaitu penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu maknanya sayyidul istighfar yang Nabi kata kalau kita baca waktu pagi dengan penuh keyakinan, menghayati maknanya, bertobat sungguh pada Allah. Kalau kita mati lepas tu waktu petang kita masuk syurga. Kalau kita baca waktu petang atau malam dengan penuh keyakinan pada Allah, kalau kita mati keesokannya, kita masuk syurga. Itu sayyidul istighfar. Baik tuan-tuan, saya nak pergi ke yang terakhir sebab masa kita tak mengizinkan, hampir 4.30, hampir 1 jam setengah dan kita lepas ni nak solat asar. Nikmat yang terbesar dalam syurga kalau kita masuk syurga. Kita tak cerita lagi titiang sirat dan sebagainya. Nantilah kita cerita tuan-tuan. Panjang lagi sebenarnya tentang hal ehwal hari kiamat ni. Tetapi hari ini, petang ni sekadar satu lontaran untuk kita dapat gambaran macam mana ia akan berlaku. Selepas berlakunya kiamat, ditiup sangkakala, kemudian ditiupkan pula kali yang kedua. Bila tiup yang kali pertama menghancurkan keseluruhannya, tiup yang kedua membangkitkan semua makhluk dan seterusnya apa yang berlaku dihimpun ke pada mahsyar. Dan apa berlaku pada haiwan kita tak cerita lagi. Haiwan kan. Apa berlaku pada malaikat tak cerita lagi. Jin dan manusia, ini jin manusia yang kita cerita ni kan. Banyak lagi lah nanti kita akan sambung tuan-tuan sebab saya rasa masa dah kita kata tak mengizinkan pada kita. Dah 1 jam setengah kita bersiaran dan juga sebentar lagi nak masuk asar, kita nak solat asar. Jadi saya rasa sekadar itulah sebagai satu peringatan untuk diri saya sendiri dan juga semua sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada petang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur UiTM Puncak Alam, Fakulti Sains Kesihatan, dan juga saya ucap terima kasih kepada semua sahabat, tak kisah daripada mana-mana UiTM dan juga sahabat-sahabat yang di luar sana yang bukan UiTM pun masuk juga, yang mengikuti juga perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbin salim, hati yang sejahtera dan mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, hingga kita bertemu di lain siaran, insya-Allah apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.